Baik, segmen Muziumku Warisanku peranan bahagian pameran Jabatan Muzium Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Hanif bin Haji Norawi, kurator pameran. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Kita gembira sebenarnya buat pertama kali bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Hanif bin Haji Norawi merupakan kurator pameran. Hari ini kita ingin mengetahui lebih ya, dan juga ingin mendapatkan pencerahan lah apa sebenarnya peranan bahagian pameran Jabatan Muzium-Muzium ini, Atul ya. Jadi sebagai memulakan wawancara kita ni pada pagi ini, apabila kita ini menyentuh mengenai dengan pameran di muzium-muzium, itulah hasil yang kita dinampak ya, Atul, di muzium-muzium yang ada di negara kita ni, Brunei Darussalam, dan juga di galeri-galeri yang tersedia ya. Jadi kita ingin mengetahui, mungkin cerita sedikitlah latar belakang bahagian pameran dan juga perkhidmatan teknik ini terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menerangkan sedikit berkenaan dengan bahagian pameran dan perkhidmatan teknik. Yang pertama sekali, misi kami adalah untuk mempamerkan bahan-bahan koleksi, catatan-catatannya kepada rakyat dan penduduk negara ini khususnya dan orang ramai umumnya, supaya mereka dapat mengetahui, mempelajari dan menghargai sejarah kebudayaan serta flora dan fauna di negara ini. Kami juga bertanggungjawab dalam mengawasi dan menjaga hal ehwal yang berkaitan dengan pameran di galeri-galeri di bawah Jabatan Muzium-Muzium. Sebagai contoh, pembaikan bahan pameran, kebersihan bahan pameran, penyusunan bahan tersebut, pembuatan diorama, sculpture, miniature, tempat penyimpanan bahan, ketinggian bahan dan laluan bagi keselesaan pelawat. Ya, baik ya. Inilah yang dapat kita saksikan di kaca televisyen. Kita lihat seketika ya pada pagi ini. Mungkin Tuan Haji boleh menerangkan kepada kita ni berkaitan gambar yang dipaparkan ini. Berkenaan dengan gambar yang dipaparkan ini adalah kerja-kerja yang dilaksanakan oleh bahagian pameran, iaitu sebagai contoh penyusunan bahan pameran, penyediaan stand caption, penyediaan layout pameran, layout floor plan pameran, caption pameran dan desain poster. Baik ya. Lokasi-lokasinya tadi itu di mana sahaja? Ada lokasi di Jabatan Muzium-Muzium, Muzium Maritim Negara Brunei Darussalam, Muzium Teknologi Melayu dan Galeri Seni. Ya. Dan juga setiap pameran yang diadakan ini mempunyai jenis-jenisnya yang tersendiri. Jadi apakah antara jenis-jenis pameran yang diungkayahkan oleh bahagian pameran ini? Jenis-jenis pameran yang diungkayahkan selalunya yang dikelolakan oleh Jabatan Muzium ini ada 4 semuanya. Yang pertama sekali adalah pameran kekal. Pameran kekal adalah pameran yang tidak akan diubah suai dalam jangka masa yang pendek ataupun dalam jangka masa yang panjang lah. Ya. Pengubahsuaiannya hanya akan dilakukan apabila setelah pameran itu sudah tidak sesuai lagi mengikut keadaan masa. Yang kedua, pameran tidak kekal, iaitu temporary exhibition, pameran sementara tu adalah pameran yang diselenggarakan dalam masa yang terhad dan masa pameran juga dihadkan mengikut pentingnya pameran serta minat pelawat. Yang ketiga, travelling exhibition, pameran bergerak, adalah pameran yang diungkayahkan khas untuk dipindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Pameran ini memberi kesempatan kepada orang ramai yang tidak berkesempatan berkunjung ke muzium di Bandar Seri Begawan dan akan berpeluang menyaksikan di tempat mereka sendirilah. Pada ketika ini, ketiga-tiga pameran ini masih ada lah? Masih ada. Contoh sahaja? Kecuali pameran gabungan adalah sudah masih ini belum ada dijalankan lah ya. InsyaAllah akan ada nanti beberapa projek yang mungkin akan dilaksanakan untuk membuat pameran gabungan tersebut ya. InsyaAllah. Baik, proses atau langkah-langkah yang diperlukan terlebih dahulu sebelum bahagian pameran dapat bertindak. Sebelum bahagian pameran dapat bertindak, ada 6 proses semuanya. Yang pertama sekali merancang bersama tim-tim penyelidik yang ada di Jabatan Muzium. Kami akan mencari temanya, kami akan mencari tempat untuk membuat pameran tersebut, kami akan mencari storyline-nya. Yang kedua, reka bentuk awal. Setelah selesai penyelidikan dilaksanakan,
penyelidikan tersebut akan diserahkan kepada kami untuk membuat reka bentuk yang awal lah, draft reka bentuk. Dan yang ketiga, reka bentuk yang telah diluluskan. Banyak pengubahsuaian akan dilaksanakan dan pengubahsuaian tersebut adalah sehingga mengikut kriteria yang diluluskan lah. Dan yang keempat, pelaksanaan pembuatannya tu. Setelah selesai reka bentuk, kami akan melaksanakan memprinting poster, membuat showcase, penyusunan showcase dan lain-lain. Dan pemasangan. Memasang poster dan lain-lain itulah sehingga proses pelancarannya. Baik, ya. Jadi lazimnya berapa lamakah masa yang diperlukan untuk mengusahakan sesebuah pameran berkenaan? Lazimnya mengikut keperluan jabatan dan kementerian, bergantung kepada jenis-jenis pameran yang dilaksanakan itu. Tetapi jika mengikut standard membuat pameran, memakan masa yang lama kerana perlu melalui proses yang disebutkan awal tadi. Seperti contoh, menyediakan storyline, mengumpulkan penyelidikan, mengumpulkan bahan-bahan yang bersesuaian melalui tim penyelidik, sama ada dari jabatan muzium-muzium sendiri atau jabatan dan kementerian yang lain. Baik, ya, kita percaya beberapa proses yang terperinci perlu dilaksanakan, ya. Tambahan lagi dengan barangan-barangan pameran yang hendak diketengahkan, ya, di dalam sesuatu pameran tersebut. Jadi perancangan-perancangan yang rapi pastinya sangat perlu untuk dilaksanakan, ya. Pagi ini kita ada sedikit tayangan klip video. Kita ingin menyaksikan tayangan klip video ini dan Tuan Haji akan menerangkan kepada kita ni, ya, di sebalik tayangan klip video ini. Baik, kita saksikan bersama paparan ini. Di dalam paparan ini menunjukkan sebuah animasi 3D yang dibuat oleh bahagian kami daripada pintu masuk sehingga pintu keluarnya. Pengisian-pengisian poster, pengisian bahan ini disusun di dalam 3D model untuk kami mengetahui bagaimana asal-usul yang nantilah dalam pameran itu nanti. Gambaran awal sebelum pameran itu dilaksanakan. Baik, ini model plan apa ini? Ini model plan untuk regatta pada tahun 2019. 2018. Baik, alhamdulillah, ya. Jadi setelah berjaya membuat model 3D tersebut, ianya akan cuba untuk dilaksanakan dan juga diaplikasikan di dalam lokasi yang sebenar, ya. Jadi sememangnya 100% memang samalah dengan apa yang Memang 100% sama. Luar biasa sekali, ya. Itu adalah usaha daripada jabatan bahagian pameran ini sendiri. Jadi bahagian pameran ini terdiri daripada jawatan-jawatan apa sahaja? Kami bahagian pameran ada 16 kaki tangan tu. Dari kurator pameran, pegawai pameran, pembantu pameran, pelukis-pelukis, pelukis-pelukis, tukang kayu dan lain-lain lah tu. Ya. Jadinya kami ada terbagi pada 3 unit, unit grafik, seni lukis, ilustrasi dan reka bentuk. Yang kedua unit teknikal dan yang terakhir sekali ada unit fotografi. Wah, itu di antara bahagian-bahagian jawatan-jawatannya, ya. Dan pada ketika ini kaki tangannya hanya ada 16 orang. 16 orang termasuk Tuan Haji sendirilah. Termasuk saya sendiri. Baik, alhamdulillah, ya. Baik, untuk membuat suatu pameran tersebut selalunya motif ataupun tujuannya apa sahaja? Untuk membuat satu pameran itu motifnya adalah untuk menyebarkan ilmu lah tu, pendidikan kepada orang ramai lah tu, untuk menyampaikan selalunya kita ni membaca saja dalam buku tu, tapi muzium ini uniknya kita ni boleh mempamerkan bahan untuk orang melihat, kita ni boleh faham apa latar belakang setiap bahan itu yang dipamerkan itu. Jadi untuk mencari keunikan tersendiri, ya, dalam kita ni membuat satu-satu pameran. Jadi bagaimana kita ni untuk menarik para orang kita ni orang-orang kita ni bukan saja dalam negara, luar negara juga menyaksikan sendiri dan orang kita ni iski ke menyaksikan. Apa di antaranya inisiatif daripada Jabatan Muzium? Inisiatif selalunya dari Jabatan Muzium adalah menarik minat dari segi tayangan video tu daripada sosial media tu. Kami akan mempromote ataupun mempamerkan kepada orang ramai. Sebagai contoh yang akan diadakan nanti pameran lukisan tu. Pameran lukisan ini adalah bersempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa
dan Hari Arkitek Antarabangsa. Pameran ini akan memberi penekanan kepada hasil karya seni lukis di kalangan pelukis-pelukis tempatan, belia-belia dan orang kelainan upaya. Jadi ini projek terbesar yang tengah dilaksanakan pada ketika inilah. Jangkaannya ianya akan diadakan pada bulan? Bulan November ini, 28 hari bulan insya-Allah. 28. Jadi masa ni sudah dilaksanakanlah. Sedang dilaksanakanlah. Jadi tadi menyentuh dengan orang kelainan upaya. Jadi ada berapa orang mereka yang mengikuti untuk pameran berkenaan? Dalam pameran ini yang akan mengikuti adalah seramai 80 orang tu. Yang berkelainan upaya dalam 10 orang sematalah. Yang lain itu ada pelukis-pelukis tempatan dan belia-belia je yang lain ada. Baik. Sejauh ini berapa peratus sudah selesai dilaksanakan sebelum ianya nanti dilancarkan? Sejauh ini masih dalam rancangan tu, masih membuat floor plan-nya, membuat 3D model. Selepas selesai barulah kami membuat ia punya segala printing apa tu. Jadi oleh kerana ia dilaksanakan pada bulan November ini merupakan satu pameran yang diungkayahkan untuk masa inilah. Dan juga adakah ianya bertujuan untuk di musim cuti persekolahan anak-anak ni macam mana? Ya, itulah kami punya target sebenarnya untuk percutian anak sekolah, pasal pameran ini akan memakan masa dalam 3 ke 5 bulan. Jadinya masuk bulan Disember lah tu. Jadi ini termasuk dalam kategori pameran gabungan ya? Pameran gabungan lah. Ianya akan dilaksanakan di mana? Di Muzium Teknologi Melayu di kawasan Lobi. Wah. Bila kali terakhir Atul pergi ke Muzium Teknologi Melayu? Atau yang sukar untuk ingat-ingat dulu bila kali terakhir. Jarang-jarang ya kita ni. Memang. Pasal kalau sudah sekali turun, dia akan mau kali kedua. Kalau kali kedua macam sudah pernah dilihat. Sudah tapi sebenarnya adakah seperti yang kami fikirkan macam bila kami ke sana melihat pameran berkenaan, kemudian Indah datang sebab apanya sama saja. Adakah ketika ini inisiatif daripada Jabatan Muzium sendiri untuk menukar dan juga untuk memberikan sesuatu yang menarik lagi agar orang ramai itu sering kali melawat ke muzium? Macam mana tu? Pameran yang masa ni kan tu lama sudah berpamerkan itu. Jadinya pameran yang baru saja selesai diungkayahkan oleh bahagian kami dan bahagian arkeologi Jabatan Muzium-Muzium, iaitu pengubah suaian dan pembaikan Galeri 2 dan Galeri 3 Muzium Maritim Negara Brunei Darussalam. Jadinya sana ada barulah bahan-bahan baru dan segala rekam bentuk barulah sana. Jadinya pelawat-pelawat boleh datang sana untuk menyaksikan apa yang terbaru di yang terkini. Atau belum lihat kan? Belum. Begitu juga saya. Sekarang timbul tanya-tanya. Apa yang mereka pamerkan ataupun ketengahkan di sana ya. Tapi kan selalunya anak-anak ataupun anak-anak kecil kita ni lah, apabila mereka menyaksikan barangan-barangan pameran ini, mereka bertanyakan soalan kanak-kanak pulang bahan-bahan yang dipamerkan itu asli ataupun replika? Kebanyakannya bahan-bahan yang dipamerkan Jabatan Muzium adalah asli. Yang replika tu selalunya sebagai contoh rumah tu, rumah tradisional tu, dia besarkan tu dia dapat muat ke dalam galeri. Jadinya kami jadikan ia miniature dan replika lah, jadi damitkan untuk anak-anak dapat melihat. Tapi memang di 100% lah bentuk dan juga asalnya yang memang yang benar-benar yang aslinya. Jadi itulah ya sebenarnya memang juga peranan muzium ya untuk sama-sama memperbaikkan dan juga apa yang kita tahu kalau di muzium apa yang dipamerkan akan ada catatan sejarahnya, ceritanya dan juga sebagainya. Itu yang menarik minat dan ini mengetahui. Dan berbalik kepada pameran yang akan diadakan pada 28 November ini, adakah ianya terbuka untuk semua peringkat umur macam mana? Ianya terbuka semua peringkat umur. Jadi semua dia lulukan untuk sama-sama hadir ya. Untuk mereka yang ingin mendapatkan perkembangan dan juga mengetahui sejauh ini mengenai dengan muzium-muzium ini, ada sebarang platform media sosial yang boleh mereka kunjungi? Boleh layari Instagram Jabatan Muzium-Muzium, itu Jabatan Muzium-Muzium, dan Facebook juga Jabatan Muzium-Muzium namanya. Dan kami punya website juga museum.gov.bn. Selalunya perkongsian-perkongsian yang akan dimuatkan di sana apa sahaja? Segala perkongsian, segala aktiviti-aktiviti Jabatan Muzium, segala pameran-pameran yang akan datang, pameran-pameran, segala bahan-bahan, info-info sedikit mengenai bahan-bahan yang dipamerkan pada masa inilah. Baik, alhamdulillah ya. Untuk akhirnya nih, mungkin ada harapan lah dan juga saranannya daripada Tuan sendiri berkenaan dengan peranan bahagian pameran Jabatan Muzium-Muzium ini dan juga berkenaan dengan
pameran yang akan dilaksanakan pada bulan November ini juga? Harapan saya adalah supaya pelawat-pelawat boleh datang beramai-ramai ke Jabatan Muzium-Muzium untuk melihat lagi perkembangan kami dari segi pameran yang telah diungkayahkan kami selama 3 tahunan ini lah. Jadinya harapan saya semoga Jabatan Muzium-Muzium ini sebagai focal point untuk orang penyelidik, focal point untuk kanak-kanak mempelajari sesuatu, sejarah Ketani, tradisi Ketani dan asal-usul Ketani lah. Baik, alhamdulillah ya. Itulah menarik sekali. Memang menarik ya. Apabila membawa anak-anak kita ni pastinya ada ilmu-ilmu yang mungkin mereka tidak boleh peroleh di rumah ataupun di sekolah, tetapi mereka boleh mendapatkannya di sana ya. Baik, dalam suasana pandemik COVID-19 ini ada sedikit pesanan? Mungkin ada SOP dan juga sebagainya yang ditetapkan. SOP untuk Jabatan Muzium-Muzium masa ni kami punya waktu lawatan dihadkan saja tu dari pukul 9 hingga pukul 2. Kalau boleh memakai serungkup muka dan jaga penjarakan sosial lah. Ada QR code juga disediakan ya. Ada QR code tu. Terima kasih True Health. Baik. Jadi kita sudah mengakhiri wawancara kita di segmen Muzium Kewarisanku ataupun Muziumku Warisanku, ini antara simbol Muzium Kewarisanku. Dan juga semoga dengan adanya penerangan sebentar tadi kita mengetahui sedikit sebanyak mengenai peranan bahagian pameran Jabatan Muzium-Muzium. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Hanif bin Haji Nurawi itu selaku kurator pameran. Terima kasih. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.